Sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Bersama saya hari ini Cikgu Nurhanisa binti Muhammad Arif atau lebih dikenali sebagai Cikgu Hani. Okey, hari ini saya akan menerangkan sedikit berkenaan topik elektrik. Jadi sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita, saya akan beritahu step-step untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk pembelajaran di alam maya ni, saya akan memberikan penerangan selama 15 minit. Kemudian untuk selepas 15 minit anda diberikan peluang untuk menyiapkan soalan-soalan yang ada dalam modul. Kemudian 10 minit terakhir kami akan buka untuk sesi soal jawab. Jadi selepas 10 minit kita akan tutup pertanyaan dan kami akan berusaha untuk menjawab segala masalah yang anda hadapi. Okey, pertama sekali, sekarang ni kita berada dalam bab elektrik. Jadi sebelum kita pergi lanjut berkenaan elektrik ni, benda yang paling penting untuk kita tahu ialah kita perlu mengenal dulu apa itu gitar selari dan apa itu gitar sesiri. Okey, dapat bezakan tak apa beza antara sesiri dengan selari? Okey, untuk sesiri ni kita jadi kalau kita dengar perkataan siri ni, kita dah tahu dia ni mesti berada dalam satu garisan yang sama. Jadi untuk sesiri ni maksudnya, okey, kalau sesuatu member tu dihubungkan dalam satu gitar sesiri, maksudnya sekarang ni kita hubungkan dia dalam satu siri. Okey, ni mentol. Okey, jadi sekarang ni mentol bernyala dari dalam satu gitar sesiri. Manakala untuk gitar selari pula, okey, gitar ini disambung. Okey, kita sambungkan mentol, tapi mentol itu disambung secara selari. Okay, kalau kita belajar pun dalam matematik, kita tahu selari ni maksudnya satu garisan berbeza tetapi dalam garisan yang sama. Okey, maksudnya 90 darjah, 90 darjah. Okey, sekarang kita dah kenal gitar sesiri dan gitar selari. Jadi sekarang ni macam mana pula kalau sekarang ni kita menghubungkan satu perintang dalam satu gitar? Okey, rintangan kita. Jadi kita dalam bab ni kita sebenarnya perlu tahu simbol-simbol apa, macam mana simbol mentol, macam mana simbol perintah, macam mana simbol restart. Okey, jadi sekarang ni kita tengok rintangan berkesan bagi perintang disambung secara sesiri. Okey, macam mana keberkesanan sesuatu rintangan ni dalam sesuatu gitar? Okey, sekarang ini adalah satu gitar. Ni palang yang panjang ini adalah positif, manakala yang pendek ni adalah terminal negatif. Okey, sekarang ni kita sambungkan perintang pada sesuatu gitar ni. Okey, rintangan satu. Okey, ini adalah gambar rajah untuk perintang. Jadi kita tahu tau, perintang ni maksudnya sekarang ni, perintang ni kita dah tahu dan perintang ni adalah perintang yang tak boleh laras tau. Kita tak boleh nak tentukan berapa banyak arus yang kita nak benarkan mengalir. Tapi kalau untuk perintang yang boleh laras, kita kenali sebagai rheostat. Okey, sekarang ni ini adalah perintang. Jadi bila perintang ni, maksudnya sekarang di sini arus yang boleh mengalir, voltan yang boleh melalui kawasan ni tak sama lah. Okey, ni V1, V2, V3. Okey, sekarang ni maksudnya sekarang ni bila kita sekarang ni kita nak tengok tahu berapa beza keupayaan. Jadi keseluruhan beza keupayaan bagi sesuatu arus yang mengalir dalam gitar ini adalah V1 tambah V2 tambah V3. Okey, ini adalah beza keupayaan untuk melintasi bateri. Jadi sekarang ni secara berasingannya, jadi sekarang kita nak tahu berapa arus yang mengalir dia. Jadi sekarang ni untuk kita memperoleh ni, sekarang ni kita kenakan formula ni dengan hukum Ohm. Okey, mengikut hukum Ohm. Okey, hukum Ohm. Okey, berdasarkan hukum Ohm, maka akan terbitlah satu formula di mana
di mana I ini adalah arus yang mengalir dalam litar. Okey. Ingat lagi tak V ni apa? V ni adalah beza keupayaan. Beza keupayaan merentasi litar. Okey, sekarang ni kita dah dapatkan. Okey, sekarang ni untuk litar sesiri. Jadi di sini kita dapat, jadi daripada sini kita dapat mengenal pasti bahawa sebenarnya yang wujud di sini adalah, okey, untuk rintangannya sebenarnya yang ada di sini, maksudnya rintangan pertama, untuk kita tahu berapa rintangan yang ada pada litar ni, kita hanya perlu tambah rintangan pertama, ditambah dengan rintangan kedua dan ditambah dengan rintangan ketiga. Maka kita akan dapatlah mengenal pasti berapakah rintangan yang ada di dalam litar ini. Okey, berbeza pula dengan litar selari. Okey, untuk litar selari pula macam mana? Kita dapat tengok tau. Untuk litar selari, macam mana susunan dia? Kalau kita ingat mentol tadi, dia berada dalam keadaan selari. Okey, berada dalam keadaan selari. Jadi di sini dapat okey, ni berdasarkan hukum Ohm juga. Okey, di sini arus yang mengalir. Kalau kita nak tahu arus yang mengalir di sini macam biasalah, untuk tahu nilai arus yang mengalir, I1 tambah I2, arus pertama tambah arus kedua tambah arus ketiga. Maka kita dapat tahu berapa semuanya nilai arus yang mengalir dalam ni. Tapi berdasarkan hukum Ohm yang dikenakan, maksudnya kat sini kita tahu I bersamaan dengan V per R, iaitu okey, beza keupayaan dibahagikan dengan rintangan. Maksudnya di sini beza keupayaan pertama bahagi rintangan pertama tambah dengan beza keupayaan kedua bahagi rintangan kedua tambah dengan beza keupayaan bahagi dengan rintangan ketiga. Okey, di sini, jadi di sini jika setiap sebutan dalam persamaan dibahagikan dengan V rintangan berkesan adalah, jadi kalau kita bahagi semua dengan V, kita tahu kan bila kita bahagi sekali, maksudnya dekat sini kita akan dapati I bersama I per R bersamaan dengan 1 per R1 tambah 1 per rintangan kedua tambah dengan 1 per rintangan ketiga. Okey, kita tengok contoh kan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya harap anda faham ni. Semua ni jadi benda ni kita ingat kita kena beza antara sesiri dengan selari. Kalau sesiri untuk cari rintangan dia senang je, tambah je. Tapi kalau untuk litar yang selari, kita perlu untuk membahagikan setiap rintangan itu dengan satu. Okey, kemudian kita pergi kepada contoh soalan. Okey, untuk contoh soalannya, kita tengok. Sekarang ni kita dibekalkan dengan arus 6 voltan. Bila kita dibekalkan dengan arus 6 voltan, okey, kita sambungkan perintang di dalam litar ni dan kita letakkan voltmeter. Okey, kita dapat untuk di sini kita dapat tahulah berapa bisa voltmeter ni, bacaan voltmeter pertama, voltmeter kedua dan juga voltmeter ketiga. Okey. Sekarang ni dia kata untuk setiap rintangan pertama ni ada 2 ohm. Rintangan kedua ada 4 ohm. Dan rintangan ketiga ada 6 ohm. Okey, di sini arus mengalir, ingat dia mengalir daripada litar positif kepada terminal positif kepada terminal negatif. Jadi di sini kita letakkan satu ammeter. Okey, sekarang ni cuba hitungkan. Pertama, rintangan berkesan. Kedua, arus dalam litar. Dan ketiga, beza keupayaan. Dapat tak?
Okey, pertama ni untuk rintangan berkesan. Kita tahu untuk mencari rintangan berkesan senang saja. Sebab apa? Kita hanya perlu menambahkan semua rintangan-rintangan yang ada. Maksudnya sekarang rintangan berkesannya adalah untuk soalan pertama. Maka di sini kita hanya perlu tambah 2 tambah 4 tambah 6. Maksudnya sekarang ni rintangan berkesan yang ada dalam letak ini adalah 12 ohm. Okey, untuk soalan B, arus. Dia nak cari arus. Kita tahu untuk mencari arus, arus ialah bersamaan dengan V over R. Okey, sekarang ni kita tahu arus, okey, voltan di sini adalah 6 volt. Manakala rintangan yang wujud di sini adalah sebanyak 12 ohm. Maka hasil daripada 6 bahagi 12, maka kita akan dapat nilai 0.5 ampere. Okey, sekarang ni last kita tengok untuk mencari beza keupayaan. Okey, untuk mencari beza keupayaan, kita tahu dia nak kat sini. Okey, beza keupayaan, maafkan saya, beza keupayaan per rintang. V1, V2 dan V3. Okey, untuk kita tengok dah untuk V pertama. V bersamaan dengan IR. Okey, jadi kita hanya perlu darab 0.5 darab 2. Maka kita akan dapat 1.0. Manakala untuk rintangan kedua, IR 2, kita akan dapat 0.5 darab dengan 4. Maka kita akan dapat 2.0 volt. Dan akhir sekali untuk mencari beza keupayaan ketiga, maka kita hanya perlu darab 1 per R ketiga. Maka kita dapat 0.5 darab dengan 6. Maka kita akan dapat 3.0 volt. Okey, ini contoh-contoh soalan untuk rintangan berkesan dalam rita sesiri. Okey, kita teruskan pula dengan soalan untuk rita selari. Ya, sebab formula itu berbeza, maka cara kiranya juga akan jadi berbeza. Okey, sekarang ni kita ambil arus yang sama, nilainya 6 volt. Dan kita hubungkan dengan perintang secara selari. Dua, 4, 6 sama macam tadi juga. Cuma bezanya dia dihubungkan secara okey. Kita ni disambung pada satu titik. Okey, dan seterusnya. Okey, sekarang ni kita tengok sekarang kita nak hitung beza keupayaan. Pertama, hitung beza keupayaan macam tadi juga. Kedua, kita nak cari arus dalam liter. Ketiga, kita nak cari arus satu, arus kedua dan juga arus bagi arus ketiga. Okey, yang dilalui oleh setiap perintang. Okey, sekarang ni kita sama juga, kita letakkan satu emitter di sini. Jadi kita tahulah arus mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. Okey, sekarang untuk mencari beza keupayaan, kita tahu oleh kerana litar ni adalah selari, maka beza keupayaan dia memang sama. Jadi tiada perubahan. Jadi kat sini jawapannya sama, iaitu 6 volt. Manakala sekarang ni kita nak cari pula arus. Okey, untuk arus ni kita tahu arus bagi litar selari adalah 1 per R. Maka kita hanya guna 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah dengan 1 per R3. Maka kat sini kita akan dapat nilainya 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah lagi dengan 1 per 6. Maka jawapannya akan jadi 11 per 12. Okey, last. Jadi rintangan dekat sini adalah 11 per 12 ohm.
sekarang kita nak tengok pula. Okey, soalan ketiga kita nak okey, ni adalah rintangan berkesan yang wujud. Okey, maafkan saya, ini adalah rintangan berkesan. Jadi untuk kita cari nilai arus dia ni, kita belum dapat lagi nilai arus dia. Jadi sekarang ni untuk kita dapatkan arus dalam meter ni, maka kita kena gunakan nilai ni tadi. Okey, kita guna hukum Ohm. Kita tahu hukum Ohm adalah I bersamaan dengan V per R. Maka kat sini kita voltan tadi dibahagikan dengan rintangan, iaitu 11/12. Maka kita akan dapat nilainya adalah sebanyak 5.5 ampere.